Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada sahabat-sahabat saya, YouTuber yang baru subscribe channel saya, sahabat-sahabat saya daripada Instagram, daripada Facebook, dan juga kepada semua hadirin dan hadirat dan semua yang menonton channel saya, Sewangi Atar Zon Dakwah. Jadi Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah SWT masih lagi kita bernafas pada hari ini. Jadi terima kasih kepada penanya soalan kepada saya. Ada beberapa soalan yang perlu saya jawab secara santai, tidak keras. Jadi harap jawapan yang saya bagi ni boleh diterima pakai dan juga boleh jadikan sebagai satu amalan kepada tuan-tuan dan perempuan yang bertanya soalan. Jadi Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kita panjatkan syukur kepada Allah Ta'ala. Okey, satu soalan yang saya nak jawab dekat sini, ada 5 soalan. Okey, sorry. Ada 5 soalan. Soalan yang pertama sekali yang ditanya oleh seorang follower saya daripada Facebook. Dia bertanya kepada saya, Ustaz, sah tak puasa jika tertelan air liur? Okey, apa nama tu? Haram dan juga makruh lah kalau kita jilat bibir orang lain. Mana boleh jilat bibir orang lain? Maksudnya kita telan air liur orang lain? Tak boleh. Kalau kita telan air liur kita boleh. Ada pendapat daripada sebahagian ulama menyatakan ada khilaf. Air liur tadi di mana? Di bibir ke ataupun di bawah sini ataupun di sini. Kalau sekiranya air liur tadi jatuh ke bawah, kita telan balik, maka jatuh pada batal. Tapi kalau sekiranya air liur tadi, contohlah air liur tadi masih lagi berada di lidah kita, kita telan, tidak menjadi masalah dan tidak membatalkan puasa kita. Ya. Okey. Cuma menelan air liur yang masih dalam mulut tak batal, tapi menelan air liur yang di luar ni dikira batal. Ni dalam kitab fiqh. Kalau tak balik dalam kitab fiqh Syam, dia ada bahaskan tentang ini. Okey, clear ya. Soalan yang pertama tadi. Okey. Tapi janganlah pula kita contohlah ya. Kita sahur tadi, kita makan apa tu, sate kan. Kita makan sate, tiba-tiba satu tengah hari tadi perut kita rasa lapar dah. Tiba-tiba kita bangun je, bangun je subuh tadi, tiba-tiba lupa nak gosok gigi dan ada seketul tahi gigi. Jadi kita sayang nak telan, kita sayang nak buang. Jadi kita telan balik tahi gigi tadi. Itu yang menyebabkan batal. Tidak boleh menelan tahi gigi. Kalau tersengaja tak apa, tapi kalau kita sengaja telan bagi kenyang, maka batal puasa tadi, tidak dibenarkan. Okey, jawapannya bila kita telan air liur tadi, maka jawapannya tidak batal puasa. Okey, kalau air liur tadi terkeluar, maka batal. Tapi air liur tadi masih berada lagi dalam tekak, para ulama mengklasifikasikan bila ada lagi di dalam mulut air liur tadi, maka tidak batal. Ada khilaf menyatakan di luar tu di mana? Di sini ataupun di dalam sini. Ada khilaf. Jadi kita menerima pakai kalau sekiranya air liur tadi masih lagi berada dalam lidah kita ataupun mulut kita, maka kita boleh menelannya dan tidak jatuh pada makruh dan tidak jatuh pada batal. Okey, soalan yang kedua pula saya jawab. Okey, Ustaz, sah tak nikah? Okey, soalan dia agak kelakar juga, tapi tak apa, insya-Allah saya jawab. Ustaz, sah tak nikah saya sebab saya mimpi basah dahulu sebelum nikah. Okey, yang pertama sekali orang kata kenapa kau tak baca surah dulu sebelum kau tidur? Sebab itulah mimpi basah. Sebelum tidur kita disunatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam baca surah Al-Mulk. Bacalah surah-surah orang kata yang tidak menghadirkan mimpi yang buruk-buruk pada kita. Baca surah Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Baca surah tu, ataupun bacalah surah-surah yang lain-lain, macam surah Al-Fatihah 4 kul, 3 kul. Siapa suruh tak baca doa ataupun tidak baca surah dah mimpi basah ataupun dah mimpi buruk? Okey, saya nak kupas satu ayat dalam surah ni yang berbunyi, iaitu Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhallazina amanu la taqulu la ya ayyuhallazina amanu la taqrabus salata wa antum saqara hatta ta'lamu ma taqulu wa la junuban illa abiri sabilin hatta takhtasilu. Yang bermaksud, wahai orang-orang beriman, janganlah kamu menghampiri sembahyang, mengerjakannya sedangkan kamu dalam keadaan mabuk, hingga kamu sedar dan mengetahui akan apa yang kamu katakan, dan janganlah kamu dalam keadaan junub kecuali kamu hendak melintas sahaja.
Okey, dalam ayat ni dia menyatakan tidak boleh berakad nikah di dalam masjid. Maka kalau lelaki tadi dia berjunuk, dia akad nikah dalam masjid, maka hukumnya jatuh pada dosa besar kepada dia, dan dia hendaklah mandi dulu sebelum dia nak melakukan akad nikah di dalam masjid tadi. Tapi kalau sekiranya dia berakad nikah dulu, dia berakad nikah tapi tidak mandi wajib, akad nikah tadi sah, tidak menjadi masalah. Ya. Okey. Saya nak beritahu kat sini. Okey. Soalan yang kedua tadi, dia bertanya pada saya, "Ustaz, sah tak nikah sebab saya tak mimpi basah dahulu, sebab saya mimpi basah dahulu sebelum nikah?" Kuat betul dia ni mimpi. Jadi kadang-kadang orang yang mimpi basah ni sebenarnya dia ada masalah pada dalam diri sendiri, sebab dia punya imagine sex dia terlampau tinggi sampai terbawa-bawa dalam mimpi. Ini dikatakan dalam kajian sains bahawanya orang begini dia kena banyak mengaji, dia kena banyak melakukan amalan seperti orang kata membaca buku ataupun membaca buku-buku motivasi supaya dia tak ingat balik perbuatan tersebut. Sebab ada yang setengah orang ni dia suka imagine sex. Jadi akan terbawa ke dalam mimpi dia. Okey. Dan tidak mengapa kalau sekiranya mereka dalam keadaan berjunuk, tapi hukumnya makruh. Kalau sekiranya kita berjunuk dalam keadaan kita akad nikah, tidak boleh. Maksudnya kita, sebab disunatkan mengambil wuduk sebenarnya. Disunatkan mengambil wuduk dan disunatkan mandi hadas sebelum kita akad nikah. Ya. Okey. Soalan yang seterusnya pula iaitu 1, 2. Okey, soalan yang ketiga. Minta maaf. Soalan ketiga. Ustaz, sah tak nikah kalau sekiranya pengantin lelaki tak mandi wajib sebelum akad nikah? Astaghfirullahalazim. Dia tanya saya, "Ustaz, sah tak kalau sekiranya saya ni tak mandi wajib lagi sebelum saya akad nikah? Sama ada sah ke tidak?" Jadi kalau kita tengok balik, rukun nikah ni ada 5, adik oi. Rukun nikah ni ada 5. Yang pertama sekali iaitu pengantin lelaki. Siapa? Suami. Pengantin perempuan, isteri. Okey, yang ketiga wali. Yang keempat 2 orang saksi. Yang kelima ijab dan qabul. Kalau sekiranya ada 5 tadi, maka sah walaupun dia tidak mandi wajib lagi. Mandi wajib tu bukan masuk dalam rukun nikah. Kena faham, mandi wajib bukan masuk dalam rukun nikah. Kalau dia tak mandi wajib pun, maka perkahwinan tadi tetap sah. Jadi yang paling utama adalah dia kena mandi wajib dahulu. Okey. Seterusnya pula iaitu kita tengok balik, Islam ni dia melarang kita membujang sampai bila-bila. Ya, maksudnya Islam melarang hidup membujang. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La rahbana nayyata fil Islam." Maksudnya dalam satu hadis Nabi beritahu tidak ada hidup membujang. Mereka yang hidup membujang adalah seperti rahib. Rahib ni maksudnya macam di zaman di zaman kuno dahulu rahib ni, ataupun kita tengok para sami yang tidak berkahwin, father ataupun sister yang tidak berkahwin. Kita tak nak Islam seperti itu. Maksudnya siapa yang tidak berkahwin dia seperti rahib. Rahib ni maksudnya orang yang ketua kepada agama yang bukan Islam. Maksudnya Nasrani, Majusi, orang yang kuat agama lah, mereka tidak akan berkahwin. Jadi kita tak nak Islam ni nak kita berkahwin supaya dapat mengembangkan zuriat tersebut. Bukan mengharamkan perkahwinan, kita menghalalkan perkahwinan tersebut. Okey. Dan juga soalan yang soalan yang keberapa tadi saya lupa dah. Okey. Seterusnya soalan yang keempat. Okey, soalan yang keempat dia bertanya kepada saya, "Ustaz, ada tak doa sebelum jima?" Okey, sebenarnya sebelum kita berjima, kita disunatkan untuk ambil wuduk dulu, dan sebelum ambil wuduk tadi, selepas ambil wuduk tadi, kita disarankan untuk solat sunat sebelum melakukan jima. Supaya ada keberkatan dalam perbuatan kita bersama dengan isteri kita tadi. Lepas berjima tadi, sebelum berjima tadi kita baca doa. Nanti doa ni saya akan kupas kat sini, doa dia. Amboi, nak sangat doa dia, Masya Allah. Tidak masalah pun, saya boleh bagi doa dia. Okey.
Dan selepas itu, selepas kita berjimak dengan isteri tadi, maka kita kena menyatakan kepada isteri tadi, terima kasih wahai isteriku kerana telah mempersembahkan sesuatu yang paling hebat di hadapanku. Maksudnya si isteri tadi pun kena beritahu, terima kasih sayang sebab bagi nafkah kepada saya. Jadi each other ni dia kena saling berterima kasih di antara satu sama lain. Maksudnya kita hargai bila berlaku jimat tersebut, hargai pasangan kita sebab dia dah bantu menghalalkan kehendak kita. Jadi kita kena berterima kasih kepada dia. Okey, doa jimat ni yang pertama sekali iaitu bismillahi Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Saya ulang balik, iaitu bismillahi Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Maksudnya dengan menyebut nama Allah, ya Allah, jauhkanlah kami dari gangguan syaitan dan jauhkanlah syaitan dari rezeki yang engkau anugerahkan kepada kami. Kalau awak search dalam Google pun ada, dalam YouTube pun ada doa iaitu jimat ni. Maksudnya saya nak bagi doa kat sini pun susah juga, ya. Jadi boleh ikut doa saya ni, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Dalam bahasa Melayu pun tak apa, ataupun kita sebut kataan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Tapi janganlah pula kita baca doa kan, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar, terus kita terkam isteri kita. Tidaklah begitu. Nak baca doa tu pun tidak menjadi masalah. Tidak orang kata sebagai bid'ah pun, boleh je. Sebab doa ni semua doa yang baik, memberikan kebaikan, tidak menjadi masalah pun. Nak doa makan, nak doa basuh tangan, tak masalah. Doa ni tidak disebut dalam hadis Nabi ataupun dalam Al-Quran secara qat'i doa tu khusus untuk tu je, tak. Dia cuma guideline saja ataupun guidance untuk kita. Okey, kita nak baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim pun boleh juga, tidak menjadi masalah. Okey, seterusnya pula soalan yang kelima. Okey, Ustaz, sekiranya saya mabuk, lepas tu saya ceraikan isteri saya, adakah sah? Ini dipanggil talak sakran dalam kitab. Iaitu ada dua keadaan di sini. Yang pertama sekali, mabuk tu sebab kerana apa? Mabuk kalau sekiranya kerana doktor bagi dia minum ubat yang menyebabkan ubat tadi, kondisi dia mula menyebabkan mabuk kepada dia. Tiba-tiba dalam tidur dia sebut perkataan, aku ceraikan kau dengan talak satu. Maka pada ketika itu hukumnya tidak sah talak tersebut. Sebab apa? Sebab dia minum ubat atas arahan doktor tadi, tidak disengajakan, maka tidak batal. Dan dalam keadaan yang kedua pula disebut dalam kitab, iaitu kitab Al-Fiqhul Manhaji, halaman 125 dan juga juzuk 2, dia menyatakan di situ kalau sekiranya dia minum air tersebut, mabuk tadi, kerana dia teringin nak minum dan dia suka nak minum dan dia suka benda yang mabuk, dan dia lafaz cerai kepada isteri dia, maka pada ketika itu sah hukumnya dan jatuh talak tersebut. Sebab kenapa? Sebab Imam Syafi'i ni, para ulama, dia mengklasifikasikan sebab apa awak pergi bantai minum air arak tadi. Kalau tak sengaja, dipaksa, tidak menjadi masalah. Tapi yang dia merelakan sendiri dia minum tadi, maka hukumnya jatuh pada talak tadi, jatuh kalau sekiranya dia mabuk yang dia sendiri minum air tadi, dilafazkan pada isteri dia, maka sah jatuh. Tapi kalau sekiranya dia minum benda yang memabukkan macam ubat ataupun macam terminum benda yang dimabukkan, dipaksa dan sebagainya, maka hukumnya tidak jatuh talak. Jadi insya-Allah, moga dengan pencerahan yang saya bagi pada malam ni secara santai dan secara ilmiah, saya harap anda semua layari kehidupan dengan lebih baik dan jaga rumah tangga baik-baik. Kalau boleh saya nak bantu rumah tangga tuan-tuan. Saya sayang sangat rumah tangga tuan-tuan. Sayang sangat-sangat. Kalau boleh tuan-tuan jagalah rumah tangga tuan-tuan, jaga isteri anak-anak kita, isteri jaga anak, anak jaga suami, dan berpuasalah dengan setawaduk-waduknya dan juga doa banyak-banyak kepada Allah Ta'ala. Kalau kita fikir balik, ada orang tanya pada saya, Ustaz, saya ni rumah tangga saya ni bila nak selesai masalah? Lepas Allah uji balik. Kita tengok balik khilaf pada diri kita sendiri. Kita jangan tengok pada khilaf pada pasangan kita. Kita tengok khilaf pada diri kita. Kita tengok adakah dosa-dosa yang kita buat dulu Allah ampunkan.
Kadang-kadang dosa-dosa yang kita buat dulu tidak terampunkan oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tidak ampunkan, sebab itulah Allah Ta'ala tidak bahagikan rumah tangga kita. Itu di antara sebab yang paling utama sekali. Jadi kita semak balik, jangan kita terus menyalahkan pasangan kita. Kita suka menyalahkan pasangan kita. Buang habit suka menyalahkan pasangan kita. Jadi insya-Allah saya rasa sekadar itu saja. Saya mohon maaf atas khilaf saya sendiri, dan saya bukan niat nak mengajar, tapi kita kongsi sama-sama ilmu yang saya ada dan juga pengalaman yang saya ada sepanjang berada di Jabatan Agama ni. Jadi insya-Allah saya rasa sekadar itu saja. Jangan lupa subscribe dan juga share dan juga komen kat bawah tu. Kalau sekiranya ada lagi soalan yang bertanya kepada saya, insya-Allah saya akan buat vlog ataupun video. Dan kita jumpa lagi untuk video yang akan datang, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.